Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ifah Hakim bin Zaham dan nombor ID saya EB19276. Saya wakil daripada kumpulan 6 dan hari ini saya akan menemu bual orang awam yang saya jumpa, iaitu Encik Hafizul Mukri. Ini dia Encik Hafizul Mukri. Tanpa melengahkan masa lagi, saya akan teruskan kepada 3 soalan pertama. Okey, Encik Hafiz, apakah lagu dan cerita kesukaan Encik? Okey, lagu kegemaran saya yang saya sukalah lagu Empat Darah yang dinyanyikan oleh Faizal Tahir. Kerana lagu ni sebuah lagu yang unik dan saya suka cara penyampaian lagu. Cerita saya pula, saya suka cerita Queen's Gambit dari Netflix. Cerita ni agak best lah sebab dia ceritakan tentang strategi perempuan tu untuk memenangi pertandingan chess, pertandingan catur. Oh, menarik Ya. pilihan hati Encik. Okey, seterusnya soalan 2. Bagaimanakah kesihatan Encik sekeluarga? Yelah, sepanjang kita dalam masalah pandemik COVID-19 ni, Betul? macam mana kesihatan Encik dan sekeluarga Encik? Okay, Alhamdulillah setakat ni keluarga saya sihat lagi. Tak ada apa-apa masalah lah. Kiranya semua dalam keadaan yang sihat walafiat lah ya. Alhamdulillah. Okay, seterusnya kepada soalan ketiga. Apakah yang dilakukan oleh Encik sekarang? Sekarang saya merupakan seorang pelajar daripada UiTM Puncak Alam dan saya mengambil kos accounting. Kiranya ini baru SEM 1 lah ya? Ya, SEM 1. Okay, seterusnya kita pergi kepada 3 soalan yang seterusnya. Okay, soalan yang pertama ialah, sehingga kini kes COVID-19 di negara kita masih belum reda sepenuhnya. Saya ingin bertanya, apakah kesan kepada Encik sebagai seorang pelajar? Kesan dia sebagai seorang pelajar lah kan. Daripada pandemik COVID-19 ni, kita pelajar semua kena belajar online semua kan. Jadi dia agak mencabar lah bagi pelajar-pelajar kerana kita pun baru bermula nak belajar online semua ni. Lepas tu susah lah nak bertanya kepada lecturer apa semua mengenai benda-benda yang kita tak faham kan. Agak sukar lah untuk pelajar berinteraksi antara pelajar dengan lecturer. Seterusnya, apakah rutin kesihatan Encik yang dilakukan setiap kali ingin keluar dari rumah semasa pandemik COVID-19? Setiap kali saya keluar daripada rumah, saya akan bawa hand sanitizer lah, pembasmi kuman tu, dan lepas tu saya akan jangan lupa untuk bawa topeng anda. Kalau keluar rumah, kita tak nak penyakit tu merebak lah kan. Bagus Cik. Seterusnya, bagaimanakah tahap keuangan Encik semasa pandemik COVID-19 ini? Pandemik ini menyebabkan kewangan agak merudum lah. Kewangan saya agak merudum sebab kerja pun susah nak cari. Lepas tu lah, walaupun banyak kedai-kedai sekarang dah tutup kan, saya menganggur je lah. Saya sumber pendapatan tu tak ada lah. Agak susah lah. Saya pun nak pergi jalan-jalan, tak boleh kan. Faham Cik. Okay, seterusnya kita pergi kepada 2 soalan yang seterusnya. Okay. Pada pandangan Encik, adakah usaha kerajaan dalam membantu rakyat Malaysia dari segi kewangan semasa COVID-19 ini dapat meringankan beban rakyat? Pada pendapat saya lah, dari konteks saya lah sendiri kan, usaha kerajaan ni dapatlah meringankan sedikit sebanyak daripada beban kewangan saya. Sebab bagi pelajar kita ni, kerajaan ada inisiatif memberikan, pada awal-awal PKP tersebut, kerajaan ada bagi RM200 kan sebagai bantuan kepada kita. RM200 tu saya boleh gunakan untuk tambah nilai kredit saya lah untuk membeli data kelas online. Menggunakan data kelas untuk kelas online lah kan. Jadi
RM200 tu memalangkan sebulan saya ada guna dalam RM30 lah kan. Jadi dia boleh bagi saya data ni untuk kelas online selama 6 bulan, cukuplah satu semester. Lama tu, agak lama ya. Ya, agak lama Satu lah. semester. Hmm. Ya, kita pergi pada soalan seterusnya, iaitu sering orang berkongsi tentang kesan negatif pandemik COVID-19 ini. Okay, jadi saya nak tanya tentang apakah kelebihan PKP ini yang Encik sendiri alami ketika berada di rumah? Betul-betul soalan ni agak menarik ya. Sebab orang kita sering bercakap mengenai negatif PKP ni, kedai semua tutup kan, kerja tak ada. Jadi dari pandangan saya lah, PKP ni ada jugalah kelebihan dia, seperti saya boleh meluangkan lebih banyak masa lah dengan keluarga saya kan. Lagipun kalau saya duduk dekat kampus, saya susah nak balik rumah sebab jauh. Dan kelebihan yang paling baik lah PKP ni, kita boleh mengelakkan keluarga kita daripada jangkitan COVID-19 ni lah. Kini sekarang ni kesihatan kita dan keluarga adalah amat penting. Ya, betul. Okey, sekarang kita pergi kepada soalan yang ke-9 dan yang ke-10. Apa pendapat Encik tentang semua pelajar pada masa ini belajar secara online kelas? Adakah ia satu kelebihan ataupun keburukan dan mengapa? Pada saya, online kelas ni dia seimbang dari segi keburukan dan kebaikan dia. Kebaikan dia, kita dapat mengelakkan kita menjangkiti sesama kita kan, sesama pelajar. Sebab kita tak tahu siapa yang dijangkiti atau siapa yang tak dijangkiti kan. Dia dapat mengurangkan risiko jangkitan lah di antara pelajar. Seterusnya memutuskan rantaian COVID-19 ni. Dari segi keburukan pula, agak mencabarlah kepada, seperti yang saya katakan tadi, agak mencabar kepada pelajar untuk belajar secara online. Sebab interaksi antara pelajar dan pengajar tu kurang. Seterusnya, apakah perancangan masa harapan Encik untuk 5 tahun akan datang serta harapan Encik tentang COVID-19? Sebagai pelajar, harapan saya dalam masa 5 tahun akan datang, saya berharap saya mendapat CGPA yang baiklah dalam pengajian saya ni. Seterusnya, dapat mencari syarikat yang sanggup melatih saya sebagai pelajar intern agar saya dapat kembangkan lagi skill saya dalam bidang ini, bidang accounting. Dan seperti orang lain juga, ada harapan saya terhadap COVID-19 ni, saya berharaplah sangat-sangat pandemik ni berakhir dengan segera. Dan saya mengajak semua rakan-rakan saya di luar sana untuk bersama-sama kita mengambil langkah lah dan tindakan agar kita dapat memutuskan rantaian COVID-19 ni dengan cepat. InsyaAllah, marilah kita doa bersama-sama. Betul-betul hashtag kita jaga kita. Okey, seterusnya kita pergi ke bahagian B, iaitu soalan yang saya ingin tujukan kepada Encik ini adalah berkaitan dengan etika dan perpaduan. Okey, soalan pertama, apakah maksud perpaduan pada pandangan Encik? Perpaduan ni, saya menganggap perpaduan ni sebagai hubungan yang erat lah, dan sifat toleransi yang ada dalam kalangan masyarakat kita yang berbeza kaum dan etnik. Ya, soalan seterusnya, pada pendapat Encik, apakah yang Encik dapat tentang kesepaduan sosial dalam negara kita? Pada pendapat saya, kesepaduan sosial ni adalah hubungan sosial yang mantap antara kaum dan masyarakat kita. Dan kesepaduan sosial ni perlulah dipraktikkan sebab negara kita ni kan berbeza, mempunyai kaum, agama berbeza dan mempunyai etnik yang berbeza. Jadi kesepaduan sosial yang mantap tu perlu ada dalam masyarakat kita. Soalan yang ketiga, pada pendapat Encik, apakah peranan Perlembagaan Malaysia? Perlembagaan Malaysia ni berperanan untuk
mengelakkan penyalahgunaan kuasa, menjaga kestabilan negara dan menjamin pemerintahan kita adalah adil dan saksama. Okay, seterusnya soalan yang keempat. Apakah yang Encik rasa jika Malaysia tidak menggubal perlembagaan Malaysia? Kalau kita tidak menggubal perlembagaan Malaysia ni, negara kita akan menjadi kucak kacir dan akan terjadinya penyalahgunaan kuasa lah, sebab rakyat tidak bersetuju dengan undang-undang yang disediakan tu. Lepas tu Tiada undang-undang di dalam kuasa pemerintah. betul. Seterusnya, kita pergi kepada soalan yang kelima. Bolehkah Encik menjelaskan mengapa perlembagaan Malaysia menjamin keadilan dalam pemerintahan? Berdasarkan kerajaan kita ni, Kerajaan Persekutuan Malaysia ni, dia berlandaskan demokrasi berparlimen. Jadi rakyat-rakyat kita dibagi pilihan untuk mengundi calon yang mereka nak dalam pilihan raya yang diadakan 5 tahun sekali. Seterusnya, soalan 6. Pada pendapat Encik, apakah cabaran untuk menghadapi etika dan peradaban di Malaysia? Satu cabaran untuk etika dan peradaban di Malaysia ni adalah kepelbagaian kaum di Malaysia ni kan. Kita mempunyai pelbagai kaum, Melayu, Cina, India, lepas tu etnik Sabah dan Sarawak lagi kan, ada ramai. Jadi cabaran dia adalah untuk menyatu padukan semua kaum, kepelbagaian kaum. Macam mana kita nak bagi mereka bersepadu. Itu ada cabaran yang besar lah bagi negara yang pelbagai kaum macam itu. Untuk soalan yang ketujuh, pada pendapat Encik, apakah kepentingan etika dan peradaban pada zaman kini terhadap seseorang individu? Okay, jika seseorang individu tu mengamalkan etika dan peradaban, individu tu akan dapat menjaga tingkah laku dan emosi mereka, serta mereka akan dapat melahirkan nilai-nilai murni daripada diri mereka. Seterusnya, untuk soalan yang ke-8, nyatakan sifat-sifat yang akan timbul dalam seseorang individu jika seseorang itu mengamalkan etika dan peradaban dalam diri mereka. Antara sifat-sifat yang akan dilahirkan daripada seseorang individu tu adalah sifat seperti bertimbang rasa, kasih sayang, tolong-menolong. Nilai-nilai murni yang akan timbul dalam sifat mereka. Untuk soalan yang ke-9, apakah etika dan adab ketika berkomunikasi di dalam media sosial? Antara adab lah kalau kita menggunakan media sosial ni, kita kena belajar untuk menghormati orang lain, sebab kita tak naklah berlaku pertelingkahan dan perbalahan yang tak diingini dalam kalangan masyarakat kita kan. Lepas tu kita kena menjaga komunikasi kita dengan tidak mengeluarkan kata-kata yang kesat dan yang kurang sopan. Yalah, sekarang pun kita dapat banyak melihat anak-anak muda yang bertelingkah dalam media sosial seperti Twitter kan, yang bertoksik, yang mengutuk sana mengutuk sini kan, tak baik sebenarnya. Kita jangan sesekali ikut Betul. amalan itulah untuk mengelakkan perbalahan antara kita. Betul. Kita sudah sampai ke penghujung soalan. Soalan terakhir kita hari ini, pada pendapat Encik, bagaimanakah cara untuk mengatasi cabaran untuk negara kita mengamalkan etika dan peradaban? Pada pendapat saya lah, untuk mengatasi cabaran ni, kita perlu memupuk masyarakat kita dalam perpaduan kaum dan memberikan hak yang sama rata kepada pelbagai kaum di Malaysia ni. Walaupun negara kita ni mempunyai pelbagai kaum, pelbagai penganut agama yang berbeza, mengamalkan budaya yang berbeza, sikap rasa cinta terhadap negara tu dan keharmonian perlu ada dalam setiap diri kita masing-masing.
agar kita dapat merealisasikan matlamat Kespaduan Nasional. Bernas jawapan yang disampaikan oleh Encik Afi. Terima kasih. Ya, apa pun kita sudah sampai ke penghujung temu bual kita. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Encik Afi Zumuki kerana memberikan kerjasama yang amat baik kepada saya untuk melaksanakan temu bual ini. Terima kasih juga kerana memberikan saya peluang dalam temu bual. Terima kasih.